Astaghfirullahaladzim. 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 Salatullah, salamullah ala habibillah. Salatullah, salamullah ala rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Ummu Hurairah, Kak Bahariyah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, sampai buku, alhamdulillah, terbaik. Amin wa min ummah bi ahli badri ya Allah. InsyaAllah sama-sama kita mendengar selawat Badariyah. Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Wakshif ahli badri ya Allah. Rasulillah, salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nah, Puan Kamaria, Cik Dah, Kak Iyah, Puan Iyah, Cik Laila, Cik Basir pun ada tu. Waalaikumsalam. Orang keren lama tak jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Fauziah, Sin Habibillah. Baik, insya-Allah seterusnya kita dengar sikit lagi selawat selawat pemuka rezeki. Sementara menunggu sahabat-sahabat kita untuk masuk. Sebab ada yang baru nak masuk tu, tak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Naimah, Hajah Kaina, Puan Kartini. Hari ini insya-Allah muka surat 10 sambung bacaan hadis Riyadhus Salihin pada muka surat 10. Tajuknya takut kepada Allah tu. Yang bawah tu, insya-Allah. Rasinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mati dan kurniakanlah
kesejahteraan atas Rasulullah. Hati kami, InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik ni Puan Azizah, Puan Nurzia, Puan Zaitun, Kak Nomah kita, Puan Rohani, Rumah Hijau, keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam Puan Nur Aziah Nordin, Kak Iyah, Cikgu Syarifah. Waalaikumsalam Puan Asmano, ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah. Bukan baiknya akhlak kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Fatimah Emma, Puan Azmini, Hajah Nafisah. Okey, lepas ni kita akan start insya-Allah. Terang sahabatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, ibu-ibu, para pendengar, sahabat-sahabat Facebook sekalian, yang pertama dan selamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi taufik, memberi hidayah kepada kita untuk kita terus melaksanakan segala bentuk-bentuk ketaatan kepadanya, dan kita juga diberi taufik untuk meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling kita kena bersyukur, Allah Ta'ala masih lagi memberi kita rasa untuk terus belajar, rasa untuk terus membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu panduan dalam kehidupan kita yang tak lama ini. Okey, insya-Allah di dunia ni tak lama. Umur kita, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70, antara 60 hinggalah 70. Jadi itulah umur umat Nabi. Nabi pun 63 saja, tak lama kan. Jadi kalau dah dapat lebih tu 80 kan, 75, 100, itu satu kurniaan Allah lah, subsidi kita panggil kan. Tak apa, mudah-mudahan panjang umur, makin bertambah ketaatan. Itu yang kita nak. Okey, bukan makin bertambah umur bertambah dosa. Na'udzubillah. Okey, insya-Allah. Baik, hari ini kita masuk dalam tajuk yang baharu,
tajuk yang kecil dalam bab beriman kepada Allah Ta'ala lagi pada muka surat 10. Okey, pada muka surat 10 iaitu takut kepada Allah dan muraqabatullah. Takut kepada Allah dan muraqabah Allah. Baik. Sebelum kita masuk kepada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita faham dulu tajuk dia tu. Takut kepada Allah dan muraqabatullah. Muraqabatullah. Baik, takut kepada Allah ni saya dah terangkan sedikit, okey, apa maksud takut kepada Allah. Antaranya kata para ulama, takut kepada Allah ni bermaksud antaranya kita takut kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada zat Allah yang maha sempurna. Okey, takut kepada apa lagi? Azab-azab Allah yang Allah Taala sediakan untuk kita. Okey. Lagi kalau takut bagi orang yang beriman, orang yang dekat dengan Allah ni, takut amalannya tak diterima oleh Allah. Ini semua di antara cabang-cabang bagi makna takut tu. Faham? Takut Tuhan tak pandang kita, takut Allah Taala tak rahmati kita. Okey, itu maksud takut di sini. Okey, jadi kita semua ni atas iman masing-masing lah. Kadang-kadang kita takut pada Allah di peringkat yang sekadar takut pada azab sahaja. Okey, contohnya orang tanya, kenapa semayang ni? Oh, semayang lah, kalau tidak kan Allah Ta'ala azab aku dan neraka nanti. Nampak tak? Takut kepada azab Allah. Okey, kenapa kamu ni tak buat benda haram? Kamu tak berzina ni, tak boleh, Allah lihat. Itu takut kepada Allah. Takut kepada kekuasaan Allah. Contohnya, kan ada beza takut sendiri, boleh faham? Dan yang keduanya, muraqabatullah. Apa maksud muraqabatullah? Iaitu asal daripada dua perkataan, muraqabah dan Allah. Muraqabah ni ialah, kata para ulama, perasaan kita rasa sentiasa dilihat oleh Allah. Itu muraqabah. Nampak tak? Kita sentiasa merasakan dalam hati kita Allah Ta'ala memerhati, melihat setiap gerak-geri yang kita buat. Okey, bila ada muraqabah, adanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tapi sebelum nak ada takut, nak ada muraqabah tu, dia kena ada yang pertama lah, yang asas. Apa yang asasnya? Iaitu ma'rifatullah, kenal Tuhan, kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Jadi yang kita bincang petang ni dipanggil buah kepada iman, buah kepada kita kenal Tuhan. Okey, apa buah kenal Tuhan? Iaitu kita ada takut kepada Allah dan kita sentiasa merasa Allah sentiasa melihat kita. Boleh faham? Itu muraqabah. Kita sentiasa rasa di hati kita Allah sentiasa, Allah tak pernah lalai melihat gerak-geri, mendengar apa yang kita ucapkan. Okey, melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Itu muraqabah sebenarnya. Maksud muraqabah tu. Nampak Boleh faham? Okey, setakat ni jelas saya punya suara. Ni ada komen daripada Puan Zaidah Abdullah, dia kata suara terganggu. Terganggu ke ataupun macam mana? Setakat ni okey kan? Alhamdulillah, okey suara kita. Baik. Okey, kita masuk kepada ayat yang pertama tentang takut kepada Allah dan muraqabatullah ni. Boleh faham? Takut Allah dan muraqabah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Masya Allah, ayat yang sebenarnya menggetarkan jiwa kita. Kalau kita baca dengan faham makna, tengok terjemahan, tengok tafsir, Masya Allah. Tengok apa kata Allah Ta'ala kepada semua manusia, yang ada di atas muka bumi ni. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah, takutlah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gegaran hari kiamat itu satu kejadian yang sangat dahsyat. Allahu Akbar. Inna zalzalah. Zalzalah ni kita kata kegoncangan, gegaran hari kiamat. Syai'un azim, perkara yang amat dahsyat. Amat agung, amat kata menakutkan. Iaitu Allah Ta'ala cerita macam mana suasana gegaran dahsyat tu berlaku. Okey, iaitu pada hari kamu akan melihatnya gegaran tersebut. Semua wanita yang menyusu lalai daripada anak yang disusukan. Semua wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya sebelum sampai waktu ia dilahirkan. Allahu Akbar. Kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah itu amatlah berat. Allahu Rabbi. Surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Nampak tuan-tuan, ini ayat yang menunjukkan apa? Kita perlu takut kepada Allah. Okay, sebelum datangnya hari kiamat yang amat dahsyat ni tuan-tuan, carilah bekalan takwa sehabis baik mungkin. Okey, inna khaira zadit taqwa. Sebaik-baik amalan takwa kepada Allah. Apa takwa ni ustaz? Takwa ni bahasa mudahnya takut pada Allah lah. Okey, tapi takwa juga bermaksud yang lebih detail, iaitu kita buat segala perintah Allah, tinggal segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tengok macam mana ayat ni cerita kan. Bayangkan dahsyatnya hari kiamat tu, perempuan yang menyusui anak, dia lalai daripada anak dia tu. Kita kata dia tak cara, dia tak ambil kisah dah, sebab masa tu kiamat yang amat dahsyat. Okey, manusia seolah-olah macam mabuk. Okey, mabuk tuan-tuan. Dan yang hamil, ini lebih takut, yang hamil menggugurkan kandungan bila berlaku kiamat tu. Ini tuan-tuan satu keadaan yang kita tak boleh nak bayangkan macam mana. Okey, sehingga kan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bila dengar Nabi cerita pasal ni, pasal kiamat, pasal hari penghisapan, diberi buku amalan tangan kanan tangan kiri tu, okey, mereka ni para sahabat menangis. Tutup muka menangis. Allahu Akbar. Okey, buktinya mana? Bawah tu hadis dia, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalila wala bakaitum kathira. Faghatta ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khaninun. Masya-Allah. Ini nak cerita betapa dahsyatnya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, pernah beri khutbah kepada para sahabat sehingga sahabat ni menangis. Okey, menangis tuan-tuan. Menangis pula tutup muka. Yang bukan orang perempuan, orang lelaki. Dan bila menangis tu terdengarlah suara tangisan mereka. Nangis. Okey. Apa hadis ni maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami dengan khutbah yang tidak pernah kami dengari sebelum ini. Okey. Baginda bersabda, sekiranya kalian mengetahui apa yang saya ketahui
nescaya kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Allahu Rabbi. Nabi kata, sekiranya kamu semua ni tahu apa yang aku tahu, kamu semua ni takkan ketawa banyak-banyak. Kamu akan sikit ketawa dan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, antara ibrahnya kita boleh ambil daripada hadis ini, okey, iaitu dalam kita punya kehidupan, betul, tak salah kita nak ketawa, kita nak suka-suka boleh, tapi biarlah ketawa itu sedikit, okay? Taklah banyak. Kita banyakkan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setakat ni kan, cuba kita muhasabah diri kita. Kalau kita sembahyang tahajud kan, dan kita sembahyang taubat, kita beristighfar pada Allah, ingat dosa-dosa kita, kita menangis tak? Kita mengalirkan air mata tak? Kita mengenangkan nasib kita di hari kiamat macam mana. Ya Allah, aku dapat buku amalan belah kanan ke belah kiri, ya Allah. Kita menangis tak, tuan-tuan? Nampak tak? Jadi kalau kita ni payah nak menangis, bahkan kita senang nak ketawa, terbahak-bahak. Kalau ketawa tu macam mengilai kan, macam pontianak mengilai. Allahu Rabbi. Ini benda yang kita kena muhasabah masing-masing. Okey, bukan Nabi Muhammad tak ketawa langsung, Nabi ketawa juga. Nabi kadang-kadang ada Nabi ketawa dengan para sahabat. Okey, bergurau Nabi tu bergurau yang betul, bergurau yang tepat, yang betul, bukan benda yang tipu. Nampak tak? Tuan-tuan. Nampak hari ini cerita tentang hari kiamat. Okey, bila Nabi beritahu tentang hari kiamat, Nabi kata, kalau kamu ni tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Tuan-tuan, dengar saja perkataan tu, lalu para sahabat Nabi menutup muka mereka. Faratta, tutup muka. Dan terdengar suara tangisan mereka, menangis teresak-esak. Nampak, tuan-tuan? Ini dipanggil sifat sahabat Nabi dulu. Okay? Para sahabat, tuan-tuan, dia mudah menangis. Bila Nabi beri satu peringatan, macam bab neraka, bab hari kiamat, mereka menangis, tuan-tuan. Tubik air mata. Okey, ini dipanggil satu khutbah, satu tazkirah yang berkesan yang Rasulullah beri. Kadang-kadang Rasulullah tak menangis pun, tapi bila diberi itu, sahabat habis menangis. Faham, tuan-tuan? Dan kena ingat Nabi Muhammad dia beri khutbah ni, kata para ulama, Nabi bercakap semangat. Bukan Nabi cakap slow kan, macam khutbah Jumaat sekarang ni, ittaqullah haqqa tuqatih, bukan. Nabi beri khutbah, kata para ulama berdasarkan hadis, Nabi mata ni macam mata Nabi macam nak keluar bila beri khutbah tu. Ittaqullah haqqa tuqatih, contohnya. Apa tuan-tuan? Dia cakap dengan semangat. Okey, lantang suara Nabi. Ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak ada sekarang. Kita kalau khutbah Jumaat, ramailah yang tidur. Kan, duk main telefon lah, Allahu Rabbi. Okay? Orang duk dengar khutbah, duk main telefon, duk main WhatsApp. Masya Allah. Ini satu benda yang tak molek lah. Kita yang tengok ni rasa geram, rasa nak marah rasa. Kan, sepatutnya tutuplah telefon, ataupun pergi masjid, jangan bawa telefon. Fokus pada Allah, zikir, baca Quran, selawat hari Jumaat ni. Nampak tak? Ini tuan-tuan nak bagi tahu beza sangat zaman kita dan zaman para sahabat dahulu. Sahabat dengar tentang hari kiamat menangis, tuan-tuan, tutup muka menangis. Okey, ini tuan-tuan di antara sifat sahabat. Kenapa menangis tu? Ni sebab takut kepada Allah. Takut kepada Allah dan kedahsyatan hari kiamat yang amat dahsyat tu. Bayangkan, tuan-tuan, dahsyatnya orang mengandung boleh gugur. Kan, orang mengandung boleh gugur. Sebab dipanggil gegaran yang amat kuat tu, zalzalah. Okey, digoncang segoncang-goncangnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan bila bumi itu digoncang sekuat-kuatnya, Allahu akbar. Okey, sebab itu saya
sentiasa pesan kan, kita bacalah surah yang pendek-pendek tak apa, tapi kita faham makna. Dan baca surah Zalzalah dalam semayang maghrib. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita baca, kita bayangkan macam mana bumi tu digoncang. Oh, habis huru-hara tuan-tuan masa tu. Okay, huru-hara habis. Anak ditinggalkan kan, yang dalam perut jadi gugur habis. Okay, ini tentang hari kiamat. Boleh faham tuan-tuan? Itu di antaranya. Okey, jadi kita semua ni kalau boleh ambil ibrah dari hadis ini, cuba kita janganlah ketawa banyak sangat, tapi kita banyakkan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bermunajat, okey, istighfar pada Allah hingga tubik air mata. Faham tubik? Tubik ni keluar. Okey, ibu-ibu, tuan-tuan, para sahabat sekalian, pernah tak kita istighfar, kita sembahyang taubat keluar air mata? Pernah tak? Jawab dalam hati masing-masing, tak apa. Kan? Jadi benda ni kita kena ada Ada dalam sebulan tu kita menangislah sekali. Sebab apa ustaz menangis? Ingat akan dosa, ingat Allah marah aku ni, Allah murka. Ingat takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Itu di antaranya tentang satu hadis yang pertama untuk petang ni. Okey, baik. Okey, setakat ni jelas saya punya suara dan saya punya sedikit perkongsian ilmu saya pun tak reti tuan-tuan, cuba kita sampaikan. Boleh faham? Itu di antaranya. Dan saya kongsikan lagi cara kalau kita nak menangis semasa istighfar kepada Allah Ta'ala ni. Okey, contohnya kita ambil buat tasbih kan, ataupun tasbih digital ke, kita try tasbih 100 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kita baca dengan nada rendah, nada slow, dan sambil-sambil tu kita ingat dosa-dosa kita. Ya Allah, dosa ku banyak ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita minta ampun. Boleh? Sebab istighfar ni maksudnya minta ampun. Minta ampun, talabul maghfirah. Kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, sampai kita rasa sebab, rasa nak menangis, tak apa dah. Okey. Dan waktu ibu-ibu, tuan-tuan, termasuk diri saya, waktu yang terbaik untuk istighfar tu kan, waktu yang kata berkesan sampai boleh menangis ialah sebelum waktu subuh, iaitu pada waktu sahur. Sekarang ni kita kata pukul 5 lah, pukul 5 sampai pukul sampai subuh lah kan. Itu waktu yang terbaik untuk istighfar, sebab disebut dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Okey, orang yang bertakwa ni kan, yang dekat dengan Allah ni, dia banyak istighfar pada waktu sahur. Okey, boleh faham tu? Itu yang pertama tentang hadis untuk petang ni, hadis yang insya-Allah menjadi satu peringatan kepada kita semua. Baik, kemudian okey, kita ambil hadis yang kedua. Baik, hadis yang kedua ni ceritanya agak panjang sebenarnya. Okey, agak panjang tu. Okey, tak apa macam ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, hadis yang kedua ni kita akan sambung esok. Boleh sebab dia agak panjang sedikit. Saya bimbang saya terang sampai pukul 6 lebih. Sebab dia ada kait dengan qada dan qadar kita. Okey, qada dan qadar yang kita wajib beriman tu. Boleh. Cumanya untuk hari ni, masa ada yang berbaki ni, kita tengok sikit ada beberapa soal jawab okey yang ditanya dalam grup WhatsApp grup Telegram. Okey, antaranya yang ditanya semalam yang saya tak sempat nak jawab tu, dia kata, ustaz, apa beza hadis yang dibaca petang ni dengan hadis 40 penawar hati hak yang nak baca esok tu, maknanya baca bagi takdir lah. Baik, bezanya tuan-tuan, dia dua-dua tu hadis Nabi. Cumanya hadis petang ni dia dibukukan
dan ditulis berdasarkan tajuk-tajuk yang tertentu. Tajuk pula tajuk yang besar-besar. Okey, ada 800 hadis yang petang ni. Kitab Riyadus Solihin, kitab ringkasan dia ni. Okey, tapi yang kita belajar pagi tadi itu 40 hadis sahaja. 40 hadis yang dikumpulkan yang berkait dengan hati kita. Untuk penawar hati kita. Itu beza dia. Dua-dua hadis Nabi, okey, sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Tapi dari segi bab yang lebih banyak yang menarik, kitab petang ni lah. Kan dia ada banyak bab takut pada Allah, banyaklah, nanti kita bincang insya-Allah. Okey. Cumanya hadis 40 tu diambil beberapa hadis saja dan letak tajuk yang menarik, yang sesuai bagi hadis tersebut. Tu bezalah. Kan? Baik. Soalan yang nombor 2, apa hukum kita hantar anak belajar dengan guru yang bukan Islam dan mereka ada membela anjing dalam rumah yang anak-anak pergi belajar tu? Baik, tuan-tuan, macam ni lah. Okey, dalam bab belajar dengan teacher ataupun sir kan, yang bukan Islam, yang Cina ke ataupun kita kata India ke, dia belajar ajar bahasa Inggeris, dia pandai. Okey, dia memang hebat, pakar lah. Jadi kita hantar anak kita belajar kat situ, belajar tentang matematik. Baik, kata para ulama, benda tersebut tak menjadi kesalahan. Tak salah. Kita belajar ilmu dunia, kita kata ilmu matematik ni dengan orang bukan Islam, tak salah. Kan? Bukan bermaksud dengan orang kafir ni kita langsung tak boleh belajar. Bukan macam tu. Okay, kadang-kadang kita kena belajar juga daripada orang kafir. Yang ni belajar ilmu-ilmu keduniaan. Nampak tak? Macam bab ni, teknologi ni. Bab Facebook. Buat online macam ni. Kan? Ada tu yang lebih canggih guna StreamYard. StreamYard ni saya boleh buka kitab tu kan, di dalam bentuk macam PDF, bentuk laptop. Nampak tak? Tapi itu saya tak reti lah, saya tak pandai. Tu saya guna macam ni je, buat yang live macam ni je. Nampak tak? Contoh. Tak pandai pun kita boleh belajar dengan mereka. Okey, contohnya tuan-tuan. Maknanya kemajuan yang orang kafir buat tu boleh kita pakai, tak ada masalah. Termasuk kita belajar tentang ilmu-ilmu yang macam tu, ilmu-ilmu keduniaan, ya, boleh. Dan seterusnya soalan yang kedua, yang ketiga tentang sembahyang duduk. Sembahyang duduk atas kerusi. Ni daripada soalan daripada Kak Iyah, Puan Iyah kita. Baik, soalan tu sebenarnya yang video yang ustaz tu beri tu betul dah tu. Okey, bila kita sembahyang atas kerusi, saya beri yang kata-kata kunci penting. Bila kita nak sembahyang atas kerusi, kita kena jujur dengan keadaan kita. Iaitu kalau kita mampu berdiri macam biasa, kalau kita berdiri macam biasalah. Berdiri macam biasa. Okey, lepas tu kita uzur kat mana? Uzur pada nak sujud sahaja. Sebab kaki kita sakit, tak boleh lipat, contoh. Okey, maka masa kita sembahyang mula-mula tu, okey, kita berdiri macam biasa. Berdiri macam biasa, lepas tu rokok macam biasa, i'tidal macam biasa kan. Cumanya masa nak sujud itulah baru duduk atas kerusi. Faham? Maknanya kita sujud tu kan, kita berdiri sami Allahu liman hamidah, nak sujud Allah, baru duduk. Okey, duduk atas kerusi tu tuan-tuan, caranya kita duduk dan kita tunduk. Tunduk sehabis boleh mungkin, supaya kepala kita ni rendah daripada punggung belakang kita tu. Sebab syarat sah sujud yang asal, kepala mesti rendah daripada punggung. Okey, ni kata ni kepala kan, dia kena rendah, belakang ni punggung. Okey, dia tak boleh sama rata, tak sah. Dia mesti kepala tu rendah daripada punggung. Faham? Itu sebab kalau kita boleh tunduk dengan rendah lagi, tunduklah rendah lagi.
Okey, tapi ikut kemampuan lah. Jangan paksa pula. Kalau paksa menyebabkan patah pinggang, tu masalah pula lah. Kita ikut kemampuan kita. Boleh faham sebab itu duduk atas kursi ni, sebenarnya duduk atas kursi ni, dia perlu kepada jujur dengan diri sendiri. Kan? Kita kadang-kadang saya tengok ada orang tu, minta maaf saya kata, dia mungkin jahil, dia tak belajar dalam bab duduk atas kursi ni. Dia berjalan boleh kan, berjalan pergi masjid sambil bawa kursi daripada rumah ni kan. Lepas tu dia boleh berdiri lama pula, berhenti kan, nak litah jalan contohnya, lama kat tu berdiri tu. Lepas tu dia masuk masjid kan, letak kursi, duduk terus. Lepas tu dia semayang fardu, duduk macam tu, Allahu Akbar, padahal dia mampu berdiri. Hak ni lah yang tidak sah daripada awal ni, semayang ni. Faham? Ibu-ibu, tuan-tuan sekalian yang ada keuzuran kan, ataupun suami kita ke yang uzur, sakit kaki kan, kena ajar dia macam terang betul-betul. Kalau abai tak reti kan, tak boleh nak diri lama, diri sekejap pening selalu, cubalah takbir atau ihram tu dalam keadaan berdiri dulu. Okey, kita boleh diri sekejap je, 2 saat ataupun 5 saat. Allahu Akbar. Mari pening, mari tak khusyuk, duduklah. Apa dah? Asalkan kita buat dulu yang takbir tu dalam keadaan berdiri. Ini bagi orang yang mampu dah. Nampak tak? Jadi logik akal kita tengok, orang yang berjalan pergi masjid ni jalan kaki molek-molek kan, boleh berdiri lama, beli kuih kat tepi jalan tapi dalam semayang terus dia duduk. Ini menunjukkan apa? Kejahilan dan kesalahfahaman dalam bab sembahyang duduk atas kursi. Jelas itu yang boleh saya kongsikan secara ringkas jawapan bagi soalan daripada Kak Ayah ataupun Puan Ni'iyah. Okey, boleh faham insya-Allah Okey. Boleh, itu di antaranya beberapa soal jawab yang mampu saya jawab untuk petang ni lah. Okey, yang ada dalam grup Telegram tadi. Okey, baik, insya-Allah. Okey, setakat ni faham ya? Saya harap tuan-tuan semua boleh faham apa kita bincangkan pada hari ini. Hari ini walaupun satu hadis, insya-Allah kita boleh ambil manfaat tentang apa? Tentang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kita ni banyaknya menangis dan kurangnya ketawa. Okey, bukan ketawa terbahak-bahak sampai teringat dunia, bukan macam tu. Okey, kita nak ketawa ni ada hak dia, ada sempadan dia. Okey, kalau boleh tu ketawa tu ada, tapi biarlah kita banyakkan menangis, banyakkan insaf tentang nasib kita di akhirat. Boleh? Contohnya ibu-ibu sekalian, sebagai satu renungan bersamalah yang terakhir, bila kita ambil air semayang kan, ambil air semayang, ketika kita menyapu, membasuh tangan kanan, okey, masa tu kita boleh bayangkan macam mana nasib kita di akhirat. Okey, kita basuh tangan kanan kan, ya Allah, berikanlah buku amalan aku belah kanan ya Allah. Nampak? Lepas tu basuh tangan kiri pula, ya Allah, aku minta jauh daripada dapat buku amalan belah kiri ya Allah. Okey, maknanya kita kat dunia, semasa ambil uduk lagi, kita takut dah. Takut kita ni apa? Dapat buku amalan belah kiri. Faham? Sebab belah kiri ni tanda celaka. Tuan-tuan, Al-Quran sebut jelas. Okey? Ataupun dapat belah kanan. Belah kanan ni orang yang mulia, yang syurga insya-Allah. Nampak tak? Sebab itu kita nak kan buku amal kita diberi oleh malaikat belah kanan. Kita ambil, tengok, Allah, banyaknya amal aku yang Allah terima. Okey, yang bimbang yang dapat belah kiri, tengok-tengok, tak ada pun aku punya amalan mana pergi. Contohnya. Ni tuan-tuan, okey, kena faham nak suka boleh. Sebagai macam suami isteri kan, memang ada kena suka-suka juga. Kena ada macam kita bergurau-gurau tu adalah. Tapi kalau boleh, banyakkan masa kita menangis, kita menginsafi diri kita, yang makin lanjut usia, makin dekat dengan kematian.
Boleh? Kata para ulama, semakin bertambah usia kita, semakin kita dekat kepada akhirat, kepada mati sebenarnya. Tapi tak pelik lah, ada yang mati muda. Tapi kalau yang umur 70, 60 ni, kena beringat semua-semua tu. Okey? Maknanya kita hampir dekat dengan kematian, InsyaAllah. Okey? Jadi saya maafkan saya pada hari ni kalau kita baca tentang hadis hari ni, tak dan baca banyak-banyak, sebab yang kedua tu agak panjang cerita dia. Okey, yang kedua ni Imam Nawawi buh dalam hadis nombor 4, dalam kitab hadis 40 dia. Dan syarahan amat panjang. Okey, dia cerita tentang bab takdir dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah jadi insya-Allah kita jumpa pula pada pagi esok untuk kuliah sifat 20. Okey, esok insya-Allah kalau saya tak ada apa-apa arah melintang, kita akan buat kuliah lah esok. Kan sebab saya bimbang, saya takut saya demam malam ni. Macam rasa letih sangat badan. Kan rasa macam okey, letih lah kan sebab dengan cuaca panas yang kita banyak kerja keluar tu. Tak apalah, kita tengok macam mana esok. Saya akan maklumkan semula pada malam ini tentang kuliah esok macam mana, insya-Allah. Okey, saya minta maaf dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.